Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk berita IKIM edisi jam 10 pagi. Mulai hari ini, pasangan suami isteri jarak jauh yang berada di lokasi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenar merentas negeri untuk pulang berjumpa pasangan masing-masing. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN kemarin, kerajaan bersetuju memberi kelonggaran itu. Namun pasangan terbabit perlu mendapat kebenaran polis terlebih dahulu. Katanya pada sidang media mengenai perkembangan PKP di Kuala Lumpur semalam. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri menasihati mereka yang bergejala sama ada mendapatkan rawatan terlebih dahulu, membuat saringan atau sebaik-baiknya menangguhkan perjalanan sehingga sihat. Bermula hari ini, Kementerian Pendidikan KPM akan menambah slot program TV pendidikan dalam program Didik TV at NTV7 khusus untuk calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2020 yang akan menduduki peperiksaan mulai 22 Februari ini. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan slot tambahan itu melibatkan sesi selama 2 jam pada hari Isnin hingga Jumaat bermula dari jam 3 hingga 5 petang di saluran NTV7. KPM juga telah menambah 5 jam waktu siaran di saluran yang sama pada hari Sabtu dan Ahad bermula dari 9 pagi hingga 12 tengah hari dan 3 petang hingga 5 petang. Penambahan slot ini menjadikan keseluruhan waktu siaran TV pendidikan sebanyak 11 jam setiap hari yang disiarkan di saluran TV OK, Astro Tutor TV dan Didik TV at NTV7. Jadual rancangan boleh didapati dengan melayari portal rasmi KPM di www.moi.gov.my atau di media sosial rasmi KPM itu Facebook, Instagram dan Twitter @Kementerian Pendidikan. Hospital Melaka masih mempunyai cukup kaki tangan untuk mengendalikan operasinya termasuk kes COVID-19 meskipun 32 kaki tangan hospital itu didapati positif wabak berkenaan. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata Hospital Melaka masih mempunyai kaki tangan untuk menggantikan tempat kaki tangan yang didapati positif itu. Menurutnya, kesemua 32 kaki tangan Hospital Melaka itu dikesan positif COVID-19 di bawah saringan kluster Bukit Palah dan siasatan awal mendapati jangkitan berpunca daripada seorang pesakit dari Jempol Negeri Sembilan yang dijangkiti wabak berkenaan dan mendapat rawatan di institusi perubatan tersebut, kata beliau ketika ditemui pemberita di Melaka semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 27 April 2012, Seminar Kajian Tindakan Guru-Guru Jabatan Agama Islam Selangor JAIS kali ke-8 telah berlangsung di Auditorium Saidina Abu Bakar. Seminar ini dihadiri seramai 300 peserta yang terdiri dari kalangan guru-guru penolong kanan kurikulum Sekolah Rendah Agama SRA, Sekolah Rendah Agama Integrasi SRAI Negeri Selangor serta pegawai pendidikan dari Unit Pendidikan Islam Daerah dan Bahagian Pendidikan Islam JAIS. Sebanyak 18 laporan kajian tindakan telah dibentangkan sepanjang 2 hari seminar diadakan dan mata pelajaran bahasa Arab mendominasi tajuk-tajuk lain. Seminar tersebut menampilkan 54 pembentang dari 2 kelas Al-Quran dan Fardu Ain Integrasi, 3 sekolah rendah agama integrasi dan 13 sekolah rendah agama dari 9 buah daerah negeri Selangor. Seminar ini merupakan program lanjutan daripada pelaksanaan kursus kajian tindakan dan telah melahirkan ramai pengkaji dalam kalangan guru-guru JAIS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada saat ini. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita untuk bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk sama-sama kita syukuri, sama-sama kita nikmati nikmat pendengaran, nikmat sama-sama kita mengikuti majlis ilmu insya-Allah di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, hari ini hari Rabu, telah pun kita mulakan tadi hari Rabu ini dengan perkongsian menerusi Warna Pagi. Jadi terima kasih pada rakan-rakan tim Warna Pagi, Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian Warna Pagi edisi Rabu. Dan insya-Allah bersama dengan Yati kita bakal mulakan kejap lagi pertemuan kita. Kita nak menyambung tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari insya-Allah. Kalau minggu lepas Ustaz kongsikan tentang rambut tentang rambut mahkota dan sebagainya, dan insya-Allah untuk kali ini kita akan kongsikan berkenaan dengan uban. Uban. Siapa yang dah beruban dah? Masya-Allah. Sebenarnya itu tanda kasih sayang Allah SWT untuk mengingatkan kita tentang usia kita, bila-bila masa saja kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita, bila Allah tambahkan usia, maksudnya Allah memberi peluang untuk kita menambah amal dan memperbanyakkan taubat. Untuk anda saat ini, jom kita mulakan dengan Robani santun, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersamakan saya Nur Hayati Paradi. Indahnya malam terna rembulan, langit celang dihias bintang. Indahnya Islam, manisnya iman, akhlak Rasul cerminan. Mulia pekertinya, hikmah dakwanya, membawa rahmat seluruh alam. Abu Talib masih enggan untuk terima nur hidayah. Rasulullah biar payah masih jua menyantuninya hingga akhir hayatnya. Tidak sekali berputus asa untuk menuntun jalan syurga, tetap dicuba sedaya upaya demi bapa saudara. Insan yang berjasa memeliharanya setelah kehilangan indahnya. Abu Talib masih enggan
Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murah je bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli obat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsehat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsehat.com. Saya Prof. Dr. Muhaya untuk Yayasan Ikhlas. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Rabu yang positif. Tak lain tak bukan kita nak menyambung rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa khabar Allah. Yati? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Moga-moga hari ini Ustaz dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus bersama dengan rakan pendengar kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita nak menyambung sebenarnya Ustaz. Minggu lalu tersebut tentang rambut mahkota manusia ya. Dan Ustaz kali ini nak bawakan tentang sambungan tentang uban juga. Kita akan sentuh insyaAllah untuk kali ini. Cuma yang awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk sahabat-sahabat kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pendengar Radio IKIM dan juga yang menonton kita di FB IKIM FM dan juga di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah keluarkan kita daripada segala masalah kalau kita memiliki masalah pada hari ini, dan seterusnya kalau kita ada bebanan yang sangat berat, mudah-mudahan Allah ringankan bebanan kita, dan kalau di kalangan kita yang sakit Allah sembuhkan insya-Allah, amin. Dan Allah tunaikan segala hajat kita pada hari ini dan seterusnya insya-Allah. Okey, alhamdulillah ni masuk dah tahun 2021 dan ni bulan minggu terakhir untuk bulan pertama kan. Sekejap je, nanti tak lama dah nak Ramadan kan.
Kemudian tak lama dah raya dan berakhir tahun 2021. Tapi insya-Allah kalau kita ada kegembiraan dan ada semangat berkobar-kobar untuk menghadapi Ramadan, itu bermaksud kita memiliki suatu nafsu yang kita dah bincang sebelum ni, ialah nafsu radiyah. Dia ingin tak sabar-sabar untuk kebaikan, dan sebenarnya memiliki nafsu mutmainnah juga yang selalu mengajak dia untuk kebaikan, dan dia rasa manis duduk dalam kebaikan tersebut. Dia orang yang ternanti-nanti Ramadan dan tak sabar nak menunggu Ramadan. Mereka ni memiliki satu nafsu dipanggil nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang baik, nafsu yang tenang, yang mengajak dia ke kebaikan, dan bila dia duduk dalam kebaikan tersebut, dia akan rasa kemanisan, keseronokan. Bila Ramadan nak berlalu pergi, dia akan rasa sedih, dia akan rasa Allah, Ramadan nak habis dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ada nafsu itu. Okey, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minggu lepas kita dah bincang tentang bagaimana baginda Rasulullah menyikat rambut. Okey, apa yang kita nak ambil daripada Allahumma salli ala sayyidina baginda Rasulullah adalah seorang yang menjaga penampilan sebenarnya. Rasulullah adalah seorang yang menjaga penampilan. Sebab itu bila merapikan rambut, dan kalau kita bicara tentang Nabi meminyakkan rambut dia sehingga bajunya seumpama baju si pembuat minyak, bermaksud Nabi akan merapikan dan meminyakkan rambutnya dengan kemas, kan? Sebab itu baginda seorang yang sangat menjaga penampilan. Dan dari sudut psikologi pun, seorang yang berpenampilan menarik ni akan dilihat sebagai seorang yang kompeten, maksudnya dia lebih berdaya saing, kemudian dia memiliki kecergasan, orang yang ada inovasi dan sebagainya. Itu yang kenapa kita perlu berpenampilan menarik. Hari ini Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bicara tentang uban. Dan menariknya kita nak bicara tentang uban hari ini ialah rupanya dari sudut psikologi ni uban menggambarkan sesuatu. Uban menggambarkan sesuatu. Dari sudut akhlak pula kita akan bicara tentang uban ni sebenarnya ada kebaikan dia. Uban ada kebaikan. Itu yang kita nak bicara tentang tu insya-Allah. Okey. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab uban Nabi SAW, ya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an dia menyebutkan bahawa uban Nabi SAW berada di bahagian dua pelipisnya, iaitu di bahagian sideburn-nya. Okey. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, pada rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 14 helai uban sahaja. Rambut dan janggut ada 14 helai uban. Kalau kita rujuk hadis yang pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, disebut laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidaklah pada rambut dan janggut Nabi SAW melebihi 20 helai uban. Jadi hadis ni pula yang memperincikan 14 helai uban sahaja. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah meminyaki rambutnya, uban baginda SAW tidak kelihatan. Tetapi ketika Rasulullah tidak meminyaki rambutnya, ternyata uban akan kelihatan. Ternyata ternampaklah uban Rasulullah SAW. Itu yang kita bicara yang lepas. Kalau kita meminyakkan rambut, dia akan menutup uban. Sebab uban sifatnya kilat. Jadi bila seluruh kepala kita ataupun rambut kita kilat, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan seluruh kepala kita akan kilat insya-Allah. Itu yang disebutkan tentang itu. Jadi bila semua rambut kita kilat, kita tak ada masalah, uban kita tidak akan kelihatan. Jadi itu cara Nabi SAW akan meminyakkan rambut. Betul kalau kita rujuk bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an boleh mengira jumlah helaian uban Nabi SAW di kepala dan di janggut Nabi SAW, di kepala dan di janggut Nabi SAW. Anas bin Malik terpaksa mengambil masa 2 hari untuk mengira berapa helai uban dan berapa helai uban di janggut dan di rambut Nabi SAW. Sebab kalau hari ini Nabi meminyakkan rambutnya dan hari ini Nabi merapikan rambutnya, Allahumma salli ala sayyidina, baginda SAW rambutnya takkan, ubannya takkan kelihatan. Jadi menghalang daripada Anas bin Malik untuk mengira berapa helai uban ada di rambut Nabi SAW. Tapi kalau Nabi tidak meminyakkan, ketika itulah kesempatan diambil oleh Anas untuk mengira berapa helai uban di rambut Nabi SAW.
sampai tahap tu sekali para sahabat ni dia terlalu cinta pada Nabi SAW, hatta uban pun ada sahabat yang kira berapa helai, dan sebenarnya sahabat dia merawikan hadis ataupun dia dipanggil athar, dia mengeluarkan hadis supaya menjadi rujukan kepada kita dan kita dapat tahu gambaran tentang kecantikan Nabi SAW dan bagaimana Nabi merapikan rambutnya. InsyaAllah kita akan sambung selepas ni, insyaAllah. InsyaAllah, itu baru permulaan. Semua orang sudah teruja dah tu. Ada yang teruja juga dengan latar belakang apa yang Ustaz kongsikan, gambar Mekah tu, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hari ini memang bicara tentang uban, dan insyaAllah kita akan kongsikan lepas ni tentang akhlak tadi. Ustaz kata ada kebaikan di sudut akhlaknya. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Boleh Ustaz ya? Kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian di Rahmatan lil Alamin. Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari bersama dengan kita. Kita kongsikan hari ini tentang uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita sambung terus untuk tajuk kita hari ini. Ustaz, silakan. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita bicara tentang uban nanti ada satu hadis lagi yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu dan Abu Juhaifah berkata, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia disebut qad shibta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat kau dah beruban ya Rasulullah. Ini menarik perbualan Abu Bakar As-Siddiq dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad shibta ya Rasulullah. Aku nampak kau dah beruban ya Rasulullah.
Lalu baginda SAW dengan spontan menjawab, Syayabab ni aku beruban sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Ada yang lain riwayat kata surah Hud dan kawan-kawannya, dan kawan-kawannya. Spontan baginda SAW menjawab, aku beruban sebenarnya kerana surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Kalau kita bicara, insya-Allah, sebab itulah para ulama dia mensyarahkan hadis ni. Kenapa Rasulullah sebut bahawa Rasulullah beruban dengan sebab surah Hud? Rupa-rupanya surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir adalah surah yang membicarakan tentang hari kiamat. Hari kiamat. Okay? Hari kehancuran besar, hari kegoncangan, hari yang sangat dahsyat. Jadi baginda SAW banyak memikirkan tentang hari kiamat, hari kiamat, sehinggakan baginda beruban, sehinggakan baginda beruban. Jadi baginda SAW beruban kerana terlalu banyak memikirkan tentang hari kiamat. Kalau kita bicara yati dan sidang pendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lupakan pada penonton yang mengikuti di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Rushdie Ramli Az-Johari. Sebenarnya baginda bukan risau tentang dirinya, sebab baginda SAW ialah mendapat kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Nabi Allah, dia kasih Allah. Tetapi baginda SAW dia memikirkan tentang umatnya, bagaimana menghadapi dahsyatnya kiamat, bagaimana nanti di hari akhirat adakah berjaya memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka ni semua jauh daripada azab api neraka Allah yang sangat dahsyat itu. Sebab itu baginda SAW beruban sebab memikirkan tentang kita, tentang umatnya. Itulah baginda SAW menyebutkan bahawa dia beruban sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah dan kawan-kawannya tu, sebab surah ini adalah surah yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Kalau kita duduk dalam surah An-Naba kan, amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka bertanya, anin naba'il azim, tentang suatu berita yang besar, iaitu tentang hari kiamat kan. Kalau bicara pula tentang surah At-Takwir, bagaimana matahari ini dan bumi ini dilipat. Okey, lepas tu kisah tentang surah Waqi'ah, bagaimana dahsyatnya kiamat ini dan bagaimana yang masuk dalam syurga digambarkan tentang bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana orang yang akan dicampakkan dalam neraka Allah dipanggil ashabul shimal dan sebagainya. Jadi semua berceritakan tentang akhirat. Baginda Rasulullah disebut oleh Ibnu Abbas dan Abu Juhaifah, baginda beruban sebab memikirkan tentang akhirat. Kita ni kadang-kadang minta maaf sebutlah, masuklah orang yang bercakap ni. Kita ni beruban sebab fikir dunia. Terbalik pula kita fikir dunia. Waktu PKP ni jiran kita beli kereta baru, kita pening kepala kan. Waktu PKP ni orang semua tak ada duit. Tapi macam mana dia boleh beli kereta baru mana dia dapat duit Allah Akbar. Kita pening sebab memikirkan tentang dunia. Berbeza Nabi SAW beruban sebab memikirkan tentang akhirat, dan umat dia tentang umat. Okey. Ada satu hadis juga daripada Rimtah At-Taimi disebut bahawa uban Nabi SAW ni kemerah-merahan. Jadi bila kemerah-merahan ni ada dua. Pertama, baru proses nak jadi putih. Dia daripada hitam nak jadi putih, jadi kemerah-merahan. Ada yang mengatakan bahawa yang kemerah-merahan tu sebab baginda SAW menghinai uban Nabi SAW, menghinai uban Nabi SAW, betul putih kemerah-merahan. Ini kita nak bincang tentang itu. Okey, bila kita bicara pula dari sudut psikologi sebenarnya itu, ini menariknya orang ada uban ni dari sudut psikologi. Orang akan melihat uban ini dianggap sebagai tanda kebijaksanaan dan kerana banyaknya berfikir. Dari sudut psikologi, bila orang tu memiliki uban di kepala, dia memberi isyarat. Ataupun psikologi ni dia adalah ilmu bagaimana nak membaca pemikiran orang kan. Dia dianggap sebagai tanda kebijaksanaan kerana banyaknya berfikir. Jadi orang banyak uban ni dia banyak berfikir sebenarnya. Dia banyak berfikir. Itu tanda yang kita dapat lihat. Yang kedua dari sudut psikologi, dia menyebutkan bahawa orang yang ada uban ni, dia adalah tanda kematangan seseorang. Jadi orang yang banyak uban ni, pertama, orang tu memiliki kebijaksanaan dan kerana banyak berfikir. Yang kedua, banyak uban ni sebagai tanda kematangan seseorang. Ini dari sudut psikologi, melihat tentang uban tersebut. Okay?
Dari sudut kesihatan pula, rupa-rupanya asal rambut kita semua putih itu. Dan sedang pendengar yang berkata Allah SWT, asal rambut kita semua putih. Cuma ada satu dipanggil pigmen melanin yang membuatkan hitam. Jadi pigmen melanin tu apa? Saya rujuk juga. Pigmen melanin adalah zat pewarna tubuh manusia. Macam-macam kulit manusia dipengaruhi oleh zat pigmen tubuh yang disebut sebagai melanin. Melanin juga berperanan dalam memberi warna rambut dan mata. Warna rambut dan mata. Okay. Jika melanin dalam tubuh terlalu banyak, maka warna tubuh akan sedikit gelap. Begitu juga sebaliknya, jika tubuh memproduksi sedikit melanin, warna kulit pun akan menjadi lebih pucat. Rupanya asal rambut kita ni semuanya putih. Asal rambut manusia ni semua putih. Cuma ada yang dipanggil zat pewarna tubuh manusia. Pigmen melanin tu yang menyebabkan rambut kita hitam. Jadi pertambahan usia akan mengurangkan melanin tu. Sebab itu orang tua ni dia akan putih rambutnya sebab Allahumma salli ala Muhammad, pertambahan usia secara tak langsung akan mengurangkan melanin tu. Dan disebut juga dari sudut sains bahawa orang yang stres, dia kalau banyak berfikir tu termasuk stres lah kan, stres. Stres ni juga akan mengurangkan melanin tu. Jadi secara tak langsung itu yang menyebabkan cepat beruban dari sudut stres. Sebab itu dia kena ada makanan yang sihat, kena melakukan senaman, kena bercuti, kena pandai untuk mengurus stres supaya tidak mengurangkan melanin. Sebab bila stres juga salah satu faktor yang menyebabkan rambut kita beruban. Termasuklah dalamnya mungkin kita banyak berfikir, tekanan kita untuk berfikir, untuk membuat kajian sehingga kita beruban. Tapi tak ada masalah kan? Kita bincang dari sudut psikologi, jangan takut. Orang di luar sana, dari sudut psikologi melihat orang yang ada uban ni, satu, dia tanda kematangan seseorang. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia adalah maksudnya tadi kematangan. Yang kedua, orang yang banyak berfikir, kebijaksanaan dan banyak berfikir. Dan kita malu uban banyak kan. Rupanya dari sudut psikologi bagus uban ni. Dia tanda kebijaksanaan kerana banyak berfikir. Yang kedua, tanda kematangan seorang. Jadi kalau boleh kita berfikir, bukanlah berfikir tentang dunia ini. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis tadi daripada Ibnu Abbas dan Abu Juhaifah, ketika mana Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, dia kata, engkau dah beruban ya Rasulullah. Bila Rasulullah menjawab, dia beruban sebab memikirkan tentang akhirat. Jadi kita gunakan pemikiran kita ini kepada akhirat, ataupun kalau kita seorang yang pengkaji. Jadi kalau kita lihat profesor-profesor, orang-orang bijak pandai di universiti, kebanyakan muda-muda dah beruban kan. Bukanlah muda-muda, dalam baru usia 40 tahun dah putih dah rambut putih rambut. Sebab apa? Sebab dia banyak berfikir. Jadi saya tak langsung orang biar kita beruban kerana banyak berfikir tentang suatu inovasi yang kita nak cipta. Satu yang kedua, kita beruban sebab kita sentiasa dengan ilmu. Kita beruban, kita banyak berfikir tentang masalah ummah. Bukan beruban sebab fikir dunia. Beruban sebab fikir orang tu beli kereta BMW kan. Kita kata macam mana boleh fikir BMW. Yang sahabat tu pakai kancil je. Dia tak tahu orang yang dalam BMW tu fikir bagusnya kalau aku pakai kancil kalau pakai BMW nak bayar bulan-bulan mahal. Lepas tu kos maintenance tinggi. Kalau kancil ya Allah, dia kata murahnya, minyak pun murah kan. Dia tak tahu orang yang dalam BMW tu pun fikir kalau pakai kancil lagi bagus. Tapi orang yang dalam kancil ni fikir macam mana nak dapat kita BMW sebab beruban sebab kita fikir tentang tu je. Baik kita berfikir kerana akhirat, berfikir tentang Islam, bagaimana kita nak membangunkan Islam, bagaimana kita nak meletakkan Islam pada tempatnya. Baik kita beruban kerana itu. Bagaimana kita nak memikir masalah ummah. Sekarang ni isu wabak pandemik COVID-19, kemudian banjir baru-baru ni. Patutnya kita berfikir bagaimana nak membantu akhirnya lebih terbaik tu, insya-Allah itu. Okey, dari sudut akhlak pula. Kita nak sambung ke ataupun kita nak berhenti sudah nanti? Sambung terus Ustaz. Okey, sambung. Dari sudut akhlak pula, pertama sekali adalah uban ini dia akan menjadi cahaya nanti di hari akhirat. Uban menjadi cahaya di hari kiamat ataupun di hari akhirat. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, dia sebut bahawa
la tantifu syaiba. Janganlah kamu mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nuran yaumal qiyamah. Maksudnya janganlah kalian mencabut uban. Tidak ada seorang muslim yang mana tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya di hari kiamat. Jadi uban ni dia akan bercahaya nanti di hari kiamat, ya. Jadi jangan cabut. Sebab itu disebut kat sini la tantipu ni maksudnya lah jangan cabut. Sebab itu para ulama dia mengkaji tentang apa hukumnya. Jadi hukumnya makruh. Hukum makruh bukanlah haram tetapi makruh. Makruh yang ditegah, tak disukai, dibenci. Kalau mencabut uban ni, jadi jangan cabut. Okay. Ada orang kata tapi ini mitos sebenarnya. Saya pun dah merujuk, cabut uban dia makin banyak. Dia cabut uban dia makin banyak tak? Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak akan makin banyak, tapi dia sebenarnya kalau ikut dalam Islam, uban itu akan bercahaya nanti pada hari akhir kiamat. Okay, insya-Allah. Yang kedua, dari sudut akhlak, uban ini kebaikan untuknya. Kebaikan untuk orang yang beruban. Rasulullah SAW menyatakan bahawa la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanatan wa khatta anhu biha khati'atan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang mana tumbuh rambutnya, tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan Allah akan menulis untuknya dengan uban tersebut satu kebaikan dan Allah akan memadamkan kesalahan dengan uban tersebut. Riwayat Abu Dawud. Jadi kenapa disebut sebagai Islam? Maksudnya dia beruban itu sebab memikirkan tentang akhirat, dia memikirkan tentang bagaimana nak menambah amal pahala. Dia beruban memikirkan tentang nak mempersiapkan diri untuk menuju nanti ke alam akhirat, kan. Jadi orang yang memikir tentang akhirat ni nanti, yang pertama cahaya uban tersebut dia akan Allah SWT bercahaya di akhirat. Yang kedua adalah kebaikan untuknya sebab Allah akan tulis satu kebaikan untuknya dan Allah menghapuskan, memadam kesalahan dengan uban tersebut. Sebab itu bagaimana dia boleh memadam dengan uban tersebut? Kita kena redha Allah. Aku ni dah tua, tak kena buat maksiat lagi. Itu Allah akan padam. Dan Allah akan tambah, Allah akan catat kebaikan untuk dia, pahala untuk dia kalau dia berfikiran demikian. Tapi kalau ada uban penuh kat kepala tapi masih buat maksiat, tak langsung memberikan kebaikan untuknya sebenarnya. Okay? Tidak memberikan kebaikan untuknya sebab dengan uban sepatutnya dia sedar, tapi dengan uban dia makin lupa, itu sebenarnya tidak memberikan kebaikan untuk dia. Yang ketiga, ni kewibawaan sebenarnya. Kewibawaan disebut dalam hadis bahawa termasuk pengagungan daripada Allah untuk dia dihormati. Jadi orang ada uban yati, dia akan dihormati secara langsung sebab dilihat lebih tua daripada mungkin orang yang berhadapan dengan dia. Kita langsung orang yang berhadapan dengan dia akan menghormatinya. Tapi kita masya-Allah kan, kalau pergi kedai nampak yang jaga cashier tu anak dara lah. Dia kata, "Pak cik, nak beli ni je ke Pak cik?" Oh, kita marah, "Oi, aku muda lagi lah," dia kata. "Aku muda lagi lah, apa panggil Pak cik, panggil abang apa." Tapi kat kepala dah penuh dengan uban. Kat kepala penuh dengan uban dah. Jadi sebenarnya anak dara yang kat cashier tu maksudnya dia panggil Pak cik sebab dia berdasarkan kepada rambut kita dah penuh dengan uban sebagai tanda hormat dia. Pak cik sebagai tanda hormat. Nak beli ni je ke Pak cik? Dah cukup ke Pak cik? Kan? Jadi kita pula yang kita tak perasan kita ni dah uban dah dekat kepala. Jadi sebenarnya bila dah ada uban kat kepala, sebenarnya Allah nak angkat darjat. Jadi Allah nak agungkan kita dengan uban tersebut untuk kita dihormati, Anda kata kita macam nak diragut dan nak dipukul oleh gangster. Dia tengok rambut beruban ni, jangan kesian pakcik ni, ya. Kita nak pukul pakcik pula, janganlah kesian lah, dia kata. Nampak? Secara langsung uban ni akan menyebabkan seorang tu mulia, seorang tu dihormati sebab ubannya. Kita kadang-kadang nak tutup uban tu supaya nampak lebih muda. Marah kita kalau orang panggil kita sebagai pakcik.
Apa pakcik-pakcik muda lagi lah, panggil abang lah kan, panggil abang lah. Itu sikap kita. Sedangkan uban yang Allah berikan kepada kita tu termasuklah pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni dihormati. Yang keempat, dari sudut akhlak, uban ini mendorong untuk kita lebih beramal. Mendorong untuk kita lebih beramal. Sebab itu saya saya tertarik dengan satu saya tadi ada macam bukan kata-kata lah, tapi Allah mungkin ni ciptaan manusia, ciptaan kita lah kan. Dia sebut Allahumma salli alaihi wasallam tentang uban ni. Tentang uban. Okey. Sekejap saya carikan tentang tu. Okey, ni. Dia sebut bahawa saya suka dengan perkataan mata dah kabur, gigi dah gugur, kulit pun dah kendur, uban pun dah berterabur, dengan kuliah pun asyik nak tidur, siap dengan air liu. Siap dengan air liu. Tak usah dok nak menggatal. Dia kata boleh dah fikir bagaimana nak boleh dok fikir main nak tambah barang dapur, dia kata. Makan pun hanya bubur, itu pun tak terjamah. Tulang belakang pun dah lentuk. Jalan deras jatuh tersungkur. Duduk lama dah kebas, dia panggil bas ya. Nampak semua orang pun dah kalut, tapi mulut keluh ke laut. Itu tanda-tanda nak masuk lubang kubur tapi tak pernah sedar diri juga. Jadi uban ni sebenarnya dia kata bila mata dah kabur, gigi dah gugur, kulit dah kendur, uban dah berterabur, dengan kuliah asyik nak tidur, siap melili air liu, kan. Jadi sebenarnya dia kata itu tanda-tanda nak masuk kubur, nak masuk kubur. Jadi kadang-kadang ayat-ayat yang dituliskan menarik perhatian kita dan menjadi motivasi pada kita ya. Sebenarnya uban itu adalah mendorong untuk kita lebih beramal sebenarnya. Uban mendorong kita lebih beramal. Bermaksud Allahumma salli, memanglah bukan syarat untuk mati itu bila tua. Ada yang bayi baru lahir pun meninggal dunia. Dan ada anak remaja pun meninggal dunia belum sampai ke usia tua. Tetapi bila diberikan usia tua sebenarnya adalah satu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menambah amal ibadah satu. Yang kedua, Allah berikan kita usia bila sampai hari tua itu sebenarnya Allah nak kita bertaubat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Allah beri peluang kita bertaubat, yang pertama. Yang kedua, Allah beri kita peluang untuk kita ni menambah amal ibadah. Okey, jadi itu yang kita nak bicara. Ada empat. Ada empat perkara ya. Cahaya pada hari kiamat, kebaikan untuknya, kewibawaan, jadi termasuk pengagungan Allah Ta'ala untuk dihormati. Dan yang keempat, uban itu sebenarnya adalah untuk motivasi kepada kita untuk kita lebih beramal. InsyaAllah kita sambung lepas. InsyaAllah. Sebab soalan pun dah banyak juga Ustaz untuk sama-sama kita kongsikan. Ada yang kata nanti kita akan tanyakan antaranya apakah hukum kalau mewarnakan rambut dan juga kalau selain daripada warna merah, boleh ke Ustaz? Antaralah Ustaz, dan macam mana? Antara salah satu soalan juga macam mana kalau dulu masa muda-muda kita dah cabut dah uban tu kan, macam mana tu Ustaz? Rasa bersalah pula sebab dulu jahil Ustaz. InsyaAllah jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama, subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan mendatang. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Umpama sebutir permata, hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harap. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita menerusi Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, perkongsian hari tak uban. Siapa yang dah ada uban, dah mula kira-kira dah uban dekat kepala masing-masing, insya-Allah. Tak boleh nak kira kepala masing-masing, terus minta tolong pasangan untuk kirakan. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bercerita tentang uban, bagaimana uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nantinya ada soalan-soalan juga daripada sahabat-sahabat kita akan dijawabkan oleh
dari Ustaz Rusdi. Tapi sebelum itu kita sambung sikit lagi Ustaz untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey, kita bincang tentang hukum fiqh. Mungkin termasuk sekali lah soalan yang ditanyakan oleh pendengar kita. Pertama sekali adalah hukum mencabut uban. Hukum mencabut uban di sisi para sahabat Nabi SAW iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an adalah makruh, tidak sampai ke tahap haram. Makruh. Makruh bermaksud tak disukai ataupun dibenci. Kalau dari sudut hukum takfifi makruh buat dikira tak berdosa, tinggalkan dapat pahala kan, tinggalkan dapat pahala. Imam An-Nawawi pula mensyarahkan hadis ni, beliau berkata, kata para ashab kami iaitu ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan juga daripada mazhab daripada Imam Malik, hukum mencabut uban adalah makruh dan tidaklah haram. Makruh dan tidaklah haram. Okey, itu yang disebutkan tentang hukum tu. Jadi kalau cabut tu tak ada masalah, cuma kalau kita biarkan, kebaikan tu lebih besar pada kita. Bila bincang tentang makruh, makruh ni kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Kita tak cabut tu dapat pahala. Kalau kita cabut, tidaklah berdosa, tidaklah haram. Tetapi kalau kita tidak mencabut, kita dapat pahala. Itu kebaikan dia. Jadi kalau kita biarkan, tak cabut, selama itulah kita dapat pahala. Kan? Itu kebaikan untuk kita, insyaAllah. Ada juga soalan tadi tentang kalau masa muda-muda dulu secabut je kan. Sekarang baru tahu rupanya cabut makruh hukumnya. Jadi hukumnya Ustaz, tak apa. Allah telah maafkan rufi' al-kalam an khata' wa nisyan. Kita ni tidak dicatat sebagai dosa selagi mana apa. Kalau kita melakukan perbuatan tu tersalah, tersilap, nisyan, kita terlupa ataupun kita tak tahu, tak ada masalah pun. Ya, dan Allah hapuskan dosa kita terlalu. Yang penting taubat je lah. Okey. Dan saya Ustaz, kalau macam nak ni sambung juga. sambung ke? Tak, yang disebut tadi tentang mewarnakan rambut dengan uban tersebut kan. Sebenarnya kita akan bincang dalam bab seterusnya iaitu bab uban. Bab ni menginai uban. Menginai uban. Jadi boleh kita cerita sikit tentang bab menginai uban. Sebenarnya kalau kita rujuk dari sudut sains, kenapa inai disebut Nabi SAW menghinaikan rambutnya dengan inai kan? Sebab inai ni adalah satu bahan semula jadi, dia sifatnya merawat rambut. Berbanding kalau kita mewarnakan rambut dengan pewarna tiruan ataupun campuran bahan kimia, dia akan menyebabkan rambut kita rosak dan menyebabkan rambut gugur. Jadi rupa-rupanya inai yang boleh mewarnakan rambut adalah dengan inai dan uban. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW banyak. Pertama sekali kalau kita lihat daripada Utsman bin Mauhab, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah SAW menghinaikan rambutnya? Abu Hurairah menjawab, ya. Jazamah isteri Bashir Al-Khasisiyah, katanya saya melihat Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya untuk mengeringkan rambut selepas mandi. Di kepala Nabi SAW ada rad'un, iaitu kekuningan sebab diinai daripada za'faran dan berbau wangi. Ataupun para perawi dia khilaf, dia sudut kataan rad'un ke rad'un, ghain ke ain. Jadi kalau ghain dia diperbuat daripada inai, kalau rad'un ain dia diperbuat daripada za'faran. Kalau rad'un bermaksudnya dibuat daripada inai. Jadi apa yang kita dapat kesimpulan di sini bahawa rambut Nabi SAW dihinai. Itu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku melihat rambut Rasulullah dalam keadaan berinai. Jadi Nabi SAW menghinaikan ubannya, menghinaikan rambutnya seluruhnya lah, dan ubannya termasuk sekali lah. Lepas itu bila kita rujuk tadi hadis tentang Abi Rimtah At-Taimi, aku melihat uban Rasulullah berwarna kemerah-merahan, kita buat dua kesimpulan kan. Yang pertama adalah proses awal rambut sebelum jadi putih, dia akan keperangan dulu, jadi kemerah-merahan. Yang kedua, dia adalah sebab kesan daripada inai. Jadi mewarnakan rambut dengan inai ni hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nanti kita akan bicara dengan lebih panjang sikit berkenaan dengan nak warnakan rambut selain daripada warna hitam, adakah dia dibolehkan ataupun adakah dia tak bolehkan. Yang kedua, tentang mewarnakan rambut daripada pewarna yang sekarang ni ada biru, ada merah, ada kuning dan sebagainya tu,
adakah dibolehkan? InsyaAllah kita bincang lepas daripada kita respon daripada jawapan ataupun daripada soalan pendengar kita. Sedangkan itu Soalan-soalan pun lebih kurang macam tu Ustaz. Saya sebab yang tanya, selain daripada warna hitam, warna hitam tak boleh dia kata, tapi kalau selain daripada warna merah, boleh ke Ustaz kita warnakan rambut kita? okey. Mewarnakan rambut dengan selain daripada warna hitam adalah sunnah hukumnya, sunnah hukumnya. Okey. Tetapi dia boleh jatuh hukum haram, okey. Selain daripada warna hitam hukumnya sunnah. Warna hitam bermaksud hukumnya haram kecuali peperangan. Kita dah bincang kenapa sunnah, kenapa diharuskan ketika peperangan, sebab itu adalah strategi peperangan. Di kalangan tentera Islam ni ada orang tua jadi kalau kebanyakan orang tua yang menyertai peperangan, dia akan memberikan gambaran kepada musuh tentera Islam tak kuat sebab yang pergi perang ni semua dah beruban dah. Tua-tua pakcik-pakcik perang, kita boleh menang lah. Secara langsung dia akan meningkatkan keyakinan yang tinggi kepada tentera musuh tu. Sebab itu dibolehkan ketika mana Allahumma salli alaihi dibolehkan ketika mana berperang sebagai strategi kepada peperangan tersebut, sebagai strategi pada peperangan tersebut. Itu sahaja yang dibenarkan. Yang kedua dibenarkan kalau ada masalah kesihatan bagi anak muda. Kita tahu kadang-kadang baru tentang 5 ambil SPM dah penuh dah uban di kepala. Dulu zaman saya belajar dulu, kalau sahabat saya dengar lagi, dia dipanggil dengan atuk. Dipanggil dengan panggilan atuk sebab dia ada uban. Bukan cuma uban penuh pun, ada uban lah setumpuk di kepalanya. Kawan-kawan panggil atuk. Kawan-kawan panggil atuk. Kan? Jadi kalau perkara itu dia belum sampai masanya beruban, iaitu 40 ke atas, masih boleh lagi diwarnakan dengan warna hitam. Sebab usia muda, maksudnya usia remaja, tak sampai lagi tahap dia dah beruban. Okay, tak sampai lagi tahap beruban, dibolehkan diwarnakan dengan warna hitam. Selain pada tak boleh. Okey. Tapi kalau selain pada warna hitam, contohnya Yati kata boleh tak kita warnakan dengan warna biru, warna kita nak macam Mak Saleh, warna apa nama? Warna emas, warna gold. Boleh tak? Hukumnya haram kalau mewarnakan rambut sehingga menyerupai ataupun dipanggil tasyabuh dengan perlakuan orang bukan Islam. Sehingga orang tak tahu kita ni Islam ni tak Islam ni. Contohnya ini tengok rambut dia semua jadi warna biru ni. Kita kat confuse, dia ni Islam ke bukan? Jadi dari situ hukumnya tu hukumnya haram. Sebab kita dah menyembunyikan. Sebab itu disebut juga kalaulah sampai tahap tu boleh jatuh hukum makruh juga. Makruh mewarnakan rambut sebab dia akan menghilangkan tanda orang soleh. Tanda orang soleh. Jadi makruh mewarnakan rambut supaya kelihatan sebagai orang soleh. Maksudnya bila kita mewarnakan rambut, dia akan menghilangkan ciri-ciri orang soleh tersebut. Ciri-ciri orang soleh tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang tu pula, kita nak bicara pula tentang bahan yang digunakan untuk mewarnakan rambut tu. Sebab itu kalau kita bicara tentang baginda Rasulullah menginai uban Nabi SAW, ada dua je. Yang pertama za'faran, rad'un, yang kedua rad'un, iaitu dengan inai. Inai pula ada dua, satu hina, satu katam. Hina ni dia menghasilkan warna merah, katam ni menghasilkan warna kuning. Jadi sunnah kita mewarnakan rambut dengan inai, dua bahan je, satu za'faran, satu inai. Jadi selain daripada tu, kalaulah dia menggunakan bahan yang tidak halal, contohnya dia najis ataupun bahan kimia akan merosakkan rambut kita, menyebabkan rambut kita gugur ataupun pecah dan sebagainya, kan, ataupun mati, jadi dia memudaratkan, jadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi itulah kita nak bincang tentang tu. Dan yang paling pentingnya adalah adakah rambut tu sifatnya dia menyerap air. Dia bukan menyalut rambut untuk menghalang daripada air masuk. Jadi kalau menghalang daripada air masuk, dia akan menyebabkan mandi wajib tak sah. Jadi bagaimana ibadah dengan dalam keadaan berhadas. Maksudnya mandi wajib tak sah, dia masih lagi dalam keadaan berhadas. Jadi seluruh ibadahnya tidak diterima sebab dia masih lagi berhadas. Itu yang kita nak bicara tentang itu, insyaAllah. Ya, dan seterusnya ada satu soalan ni Ustaz. Macam mana, apa hukum jika suka-suka nak berinai walaupun tak beruban Ustaz? Okey, boleh kalau
Kalau kita nak ambil pahala sunnah, dapat pahala sunnah, okey, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab inai ini merupakan tonik sebenarnya. Betul ikut dalam sains, inai ini merupakan tonik untuk menguatkan rambut dan mengelakkan daripada gugur. Mungkin dah cuba banyak bahan, tak boleh, shampoo dah tukar semua. Tapi ambil cara lain, ada dengan cara tradisional adalah inai. Sebab inai ini memang baginda Rasulullah guna, ada kebaikannya. Sebab inai ini sifatnya semula jadi, dia herbal. Jadi dia merawat rambut sebagai tonik untuk menguatkan rambut dan mengelakkan daripada gugur. Jadi boleh, insyaAllah, tak ada masalah. Satu lagi soalan Ustaz. Daripada Salwa Dahlan Ustaz. Bagaimana kalau suami menginaikan rambut warna hitam kerana isteri jauh lebih muda daripadanya, tujuannya untuk mengelakkan salah faham masyarakat. Contohnya, suami berusia 50-an, isteri usia 20-an. Jadi jarak tu dah jauh sangat, dia nampak macam untuk mengelakkan fitnah dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Kita ambil hukum asal dalam kitab Fiqh Al-Manhaji disebut bahawa haram bagi lelaki dan perempuan mewarnakan rambut dan janggutnya dengan warna hitam. Namun sunnah mewarnakan uban atau rambutnya dengan warna lain, kemari kuning atau kemerahan. Apa rasionalnya? Rasionalnya adalah sebab terdapat unsur pemalsuan kerana dia mengubah rupa. Jadi dia ada istilah ghararah, menipu orang lain, menipu orang lain. Sebab itu ada unsur pemalsuan. Jadi hukumnya haram. Tak boleh. Tak apa, maksudnya bila suaminya lebih nampak lebih mature, lebih matang, kan suatu kebanggaan pada dia kan. Jadi tak perlulah untuk itu, insya-Allah. Jadi orang pun tahu tentang uban yang tak salah. InsyaAllah. Ada satu soalan Ustaz terakhir daripada Nazri Sa'ad. Kata sekarang ni ada macam-macam pewarna yang katanya berasaskan daripada inai dalam pelbagai warna Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Terlebih inovasi katanya. Macam mana Ustaz? Okey. Allahumma salli ala sayyid. Saya pun nak sentuh tadi tapi tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya dah soalan ni dia sebagai pencetus kepada kita punya idea kan. Terima kasih kepada sudah mendengar sekian. Sebenarnya kita jangan tertipu dengan perkataan hina. Hina tu maksudnya kadang-kadang ada hina warna hitam. Tak ada. Hina ada dua je. Sama ada dia warna kuning, kekuningan ataupun dia warna merah. Dia takkan hasilkan warna hitam. Dia tak hasil warna hitam. Kalau henna dia menghasilkan hitam, itu telah dicampur dengan pewarna kimia. Jadi bila bercampur dengan pewarna kimia, secara tak langsungnya, walaupun henna, tapi hukum mewarnakan dengan hitam. Itu yang haram. Hukum mewarnakan dengan warna hitam, haram. Jadi kadang-kadang disebut henna, kadang-kadang kotak kat luar tu henna, dia memang henna. Henna ni inai lah kan. Jadi bila henna ni inai, Allahumma inai takkan bawa warna hitam. Dia akan bawa warna merah ataupun warna kuning-kuningan. Dia kepirang-pirangan. Jadi kalau ada inai yang menghasilkan dengan jadi warna hitam, itu adalah dicampur dengan bahan pewarna kimia lain. Jadi hukumnya haram. Baik, Alhamdulillah. Banyak soalan daripada sahabat kita rupanya. Tapi saya tarik ada sahabat kita daripada Syafiq Jamil ni. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mereka yang ada masalah albino. Jadi seluruh rambutnya putih. Itu bukan uban Saudara Syafiq, itu bukan uban. Jadi itu adalah masalah kesihatan ya, masalah kesihatan. Jadi kita tak boleh nak iktibarkan di semua uban tu lah. Ni special case lah, special case. Tapi kalau macam ni boleh terkeluar. Kalau macam ni boleh kita warnakan dengan warna inai lah Ustaz kan kiranya? Ya, boleh dihinaikan dengan inai lah. Dengan warna inai lah. Kalau tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Dia bukan kerana uban tu. Dia boleh diwarnakan. Itu Yati tanya ni, boleh tak warnakan rambut kita dengan hina? Kan? Jadi boleh, tak ada masalah. Sebab dia adalah tonik. Dia adalah herbal, cara merawat rambut. Lain daripada dia menutup uban tersebut. Yang kedua adalah untuk Allahumma salli ala Muhammad, untuk sebagai perawat kepada rambut.